Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya baru terima satu bungkusan daripada US, iaitu daripada company pembuat trail kamera ataupun kamera trap yang terbaik. Kalau nak tahu macam mana, teruskan bersama saya. Jom. Untuk kategori trail kamera ataupun kamera trap, brand Browning ni merupakan jenama yang terbaik lah. Ni pada pandangan saya lah, pada pandangan peribadi saya. Dan saya puji ni bukan kerana saya disponsor semata-mata. Okey, yes, memang kamera ni saya disponsor kamera. Tapi dengar dulu saya dah ada 5 biji kamera brand Browning saya dah pakai berlainan model. Dan andai kata kalau saya tak disponsor pun, next time kalau nak beli kamera lagi, memang saya akan pilihan saya adalah brand Browning ni lah. Okey. Tapi alhamdulillah rezeki, company Browning hantarkan saya sebiji kamera untuk saya review dan test. Cuma saya tak tahu model apa yang diorang bagi. Saya cuma diberi pilihan sama ada saya nak IR dia ataupun infrared dia dari jenis no glow ataupun low glow. Okey, apa itu kedua-dua infrared ni? No glow dengan low glow ni. Kejap lagi saya akan ceritakan. Sekarang jom kita buka dulu. Saya dah tak sabar sangat dah, saya nak tahu model apa yang dia hantar kat saya ni. Okey, jom. Ni oh. Okey. Tak ada kosong. Okey. Ini dia. Browning model Dark Ops Full HD. Sebenarnya saya terima bungkusan ni dah beberapa minggu dah. Tapi semua saya tak buka lagi sebab saya terlampau sibuk. Jadi saya excited nak tengok ni, nak tahu model apa yang dia hantarkan kat saya ni. Okey. Okey kan, saya dah ada 5 model, 5 kamera daripada brand Browning. Kelima-lima ni dia tak sama model. Sebab saya beri berlainan model sebab saya nak test satu-satu. Saya nak tahu apa kelebihan kekurangan setiap model tu. Dan untuk model Dark Ops Full HD ni saya belum ada lagi. Okey. Ni belum ada lagi. Jadi jom kita tengok dalam dia. Okey. Kebanyakan kamera trap, apa yang benda yang kita akan dapat dalam ni kebanyakannya benda yang sama je. Apa dia? Jom kita buka dulu Kebanyakanlah kamera trap ni memang benda yang kita akan dapat adalah sebiji kamera, dia punya strap, dan juga manual. Ni standard kebanyakan mana-mana kamera trap, ini barang yang kita akan dapat. Tapi kalau anda nak aktifkan kamera ni, nak bagi kamera ni boleh beroperasi, kita perlukan dua lagi benda yang tak disertakan iaitu ni dia, bateri dan juga memory card. Standard factory, standard kilang memang diorang tak akan sertakan dua benda ni tapi kalau seller setengah penjual tu dia akan bagilah sebagai free gift. Tu terpulang kepada masing-masing seller lah. Tapi standard factory tak ada. Dia menggunakan bateri jenis AA. Berapa biji tu bergantung kepada model. Ada setengah model 6 biji, ada setengah 8 biji, ada setengah 12 biji. Dan tak disarankan menggunakan bateri rechargeable. Tak disarankan. Nantilah yang itu kita kupas lain kali Hari ni kita nak test, nak review kamera Browning Dark Ops Full HD. Dan untuk memory card pun, untuk jenama Browning ni, dia support sehingga 512 gig. Ni 512 gig. Kalau untuk brand Bushnell, dia support sehingga 32 GB sahaja. Yang ni 512 GB punya memory card. Terlampau besar lah Tak perlu pun besar tu sebenarnya. Kita nak beli memory card pun, kita tengok kepada kamera tu dia support sehingga berapa. Jangan lebih daripada yang disarankan lah. Standard kilang yang kita akan dapat. Dan untuk bagi kamera ni berfungsi, boleh beroperasi, kita perlukan dua lagi item. Dan disarankan tambah lagi dua benda, iaitu ni sebagai option je lah, option tambahan cable lock, okey, dan juga casing. Dan selain daripada aksesori tambahan ni, dia sebenarnya ada banyak lagi aksesori lain. Contohnya untuk trail kamera ni dia ada panel solar, dia ada adapter power, maknanya kita tak perlu pakai bateri lah kalau kat tempat tu ada sumber elektrik. Dia ada lagi adjustable mounting bracket, dia ada banyak lagi lah. Tapi itu terpulang pada masing-masing. Untuk Dark Ops Full HD ni, dia kategori sebagai mid range, kategori pertengahan.
Dan ni satu lagi kamera trail saya, kamera trap saya, brand Browning juga. Yang ni model Browning Recon Force Elite HP5. Okey. Yang ni dia kategori high end. Ini mid range. Ini kategori pertengahan lah, bawah sikit daripada yang ni. Okey. Apa yang membuatkan dia ni berada di bawah sikit? Okey, dari segi quality image, saya tak pernah pakai ni lagi tapi saya tahulah dia macam mana performance dia. Dari segi quality image sama berkualiti, memang kualiti. Dari segi quality body dia pun memang sangat solid sangat berkualiti. Kita pegang pun kita dah boleh rasa dia memang sesuatu yang sangat berkualiti. Beza dia high end dengan mid range pertengahan ni adalah di bahagian dalamnya. Okey, jom kita tengok. Iaitu pada skrinnya ni. Untuk yang high end ni dia menggunakan skrin LCD. Dan seperti ni paparan dia itu dia. Untuk high end ni dia akan sertakan skrin LCD. Saiz 2 inci. Okey, jom kita tengok yang ni pula. Okey, untuk buka baterinya tekan je button eject ni. Okey, yang ni dia menggunakan 6 biji bateri. Berbanding yang tadi ni dia gunakan 8 biji Okey, kita masukkan dulu. Okey, memory card dah masuk. Masuk bateri. Lepas tu turn on. Okey, nampak Dia tak ada paparan LCD So macam mana kita nak pasang, macam mana kita nak agak dia punya sudut, angle dia. Itu tak ada masalah. Itu senang je. Saya akan ajar kejap lagi saya akan tunjuk caranya. Oh ya, bos saya ingat. Tentang infrared, no glow dengan low glow. Apa benda tu? Alright. Ini infrared kategori low glow. Yang ni no glow. Okey, yang baru yang saya dapat ni, yang saya minta no glow. Apa beza dia? Okey, untuk infrared low glow ni, dia bila pada waktu malam ataupun pada waktu kurang cahaya, dia akan memancarkan cahaya infrared berwarna merah. Okey, kita boleh nampak dengan mata kasar kita. Tetapi untuk yang ni, yang dia punya infrared jenis no glow, okey, kita tak akan nampak daripada pandangan mata kita tak akan nampak cahaya. Okey, apa beza dia? Apa kelebihan dia? Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dia. Okey, untuk yang jenis low glow ni, kelebihan dia cahaya jarak flash tu lebih jauh berbanding yang no glow. Kecerahan dia pada waktu malam pun dia lebih better berbanding yang ini. Okey. Tapi kita kena ingat setiap yang lebih ada kekurangan dia. Yang ni pun dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia tak nampak mata kita tak akan nampak cahaya infrared dia Kita nampak gelap je. Kelebihan dia pula dia sesuai untuk digunakan di tempat awam. Sebagai contoh, kita letak kat rumah, nak letak kat tempat awam, sebab dia tak menghasilkan cahaya infrared warna merah tu. Jadi orang tak akan nampak lah. Dan ada juga setengah spesies haiwan yang dia agak sensitif dengan cahaya. Kelebihan yang ni dia tak menakutkan haiwan. Okey, bukan setakat haiwan, boleh dipakai ke tempat awam juga. Dan kekurangan yang ni, of course lah, dia kalau yang infrared engineer dia agak mahal sikit lah. Dia mahal sikit berbanding yang ni. So masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Terpulang pada kita lah. Dia punya gelap tu pun bukanlah bermaksud tak nampak. Dia okey juga sebenarnya. Cuma kalau banding dengan yang ni, dari segi kecerahan, yang ni lebih cerah lah. Okey, nanti kita akan test benda ni Alright. Okey, kenapa saya cakap Browning ni merupakan jenama kamera trap yang terbaik. Okey, macam saya cakap saya puji ni bukan kerana saya disponsor semata-mata, tak. Saya dah guna model Browning ni, saya dah ada 5 biji. Dan ni adalah yang ke-6 lah. Yang ni baru disponsor. Yang 5 biji tu saya beli dengan duit saya sendiri. Okey, kenapa saya kata ini terbaik? Ini pandangan peribadi saya anda tak semesti perlu percaya. Anda dengar dan anda nilaikan sendiri. Dan kalau sesuatu benda tu kalau tak sama dengan pendapat kita, bercanggah, tak perlulah kita nak kecam tak tentu pasal. Kita jadi orang yang bijak, kita dengar, kita nilaikan sendiri. Okey, untuk kategori kamera trap,
saya nak beli pun saya bukan terus beli. Saya akan, of course saya akan survey dulu, sebab kita beli guna duit sendiri kan. Kita bukanlah orang jenis berduit sangat. Okey. Pertama sekali, saya listkan senarai kamera trap yang berjenama lah, yang jenama yang tersohor. Maknanya dia memang dipercayai lah dalam kamera trap ni. Okey, dalam banyak list tu, pada saya lah, Brownie ni yang berbaloi dari segi harga dan apa yang kita dapat. Okey. Dari segi kualiti gambar tak payah risau. Untuk kamera trap yang berjenama ni, boleh kata mana-mana brand saya tengok kualiti cantik je. Semua cantik. Memang A lah, memang A. Saya ambil contoh kita bandingkan dengan model Reconyx. Reconyx ni dia sebenarnya ada banyak model. Ada model Reconyx, ada Bushnell. Bushnell pun saya ada pakai Spy Point, Stealth Camera, Spartan, ada banyak lagi lah. Kita ambil model Reconyx. Reconyx ni model yang Jabatan Pilitan pakai. Okey, untuk model Reconyx ni harga dia berkali-kali ganda mahal daripada Browning. Berkali-kali ganda mahal. Tapi dia ada kelebihan dia. Contoh kelebihannya, dia sangat lasak dan kuat. Kalau kita tak pakai casing macam ni, kalau setakat gajah sandar pun tak ada masalah lah, tak pecah lah kamera tu. Okey. Tapi harga dia berkali-kali ganda mahal. Tapi brand Brownie ni bukan kata tak kuat. Kuat, dia sangat solid. Cuma kalau kita banding dengan brand Reconyx tu, mungkin dia di bawah sikit lah. Tapi pada saya ni pun dah cukup kuat. Lepas tu pula kalau kita tambah pula dengan benda ni, memang lagi power lah, lagi solid lah. Okey. Dan banyak lagi lah. Ini berdasarkan apa yang saya survey lah, macam saya cakap, kalau saya nak beli kamera dengan duit poket saya sendiri tanpa disponsor pun, memang setakat ni saya akan cari brand Browning ni lah. Okey, jenama Browning ni. Cuma kalau ada brand lain yang nak sponsor, saya teringin juga nak rasa brand lain. Okey, saya baru tengok satu benda. Saya sebenarnya nak test kamera je, nak tengok dia punya kualiti gambar apa semua. Jadi saya tak perlulah masuk nak ke dalam pun. Jadi berhenti di sini, kita pasang kamera kejap. Dan kamera pun saya akan biarkan sekejap lah, mungkin dalam beberapa hari je kot. Okey, tahu tak apa pentingnya strap yang berkualiti Okey. Bila kita dah confirmkan position kamera kita, tarik. Kalau saya lah, saya akan tarik kuat-kuat. Berkali pula. Okey. Kalau saya akan tarik kuat-kuat. Kerana apa? Kita nak pastikan kamera kita ni kemas. Sebab dia macam binatang seperti beruk, dia suka usik kamera kita, beruang. Jadi kalau kita ikat tak kemas, kamera kita akan lari-lari lah. Dan kalau tali ni jangan takut, tarik je kuat-kuat. Dia memang steady Okey, nampak? Kukuh. Tak boleh goyang pun. Sikit-sikit tu boleh lah. Okey, inilah pentingnya strap yang berkualiti. Dia ada banyak tips pemasangan kamera ni, tapi saya tak dapat nak kongsikan semua lah, sebab nanti video jadi panjang pula. Sebab target saya kali ni saya nak test kamera ni je. Okey, saya kongsikan sikit lah antaranya kan. Sebab perkongsian ni dia tak ada di YouTube saya rasa tak ada orang kongsikan benda ni. Ini saya dapat pun berdasarkan saya punya pengalaman sendiri je lah. Okey, contoh yang pertama, kita kena perhatikan keadaan pokok yang kita pasang ni. Tengok batang dia sama ada tegak atau cenderung ke depan ataupun cenderung ke belakang. Andai kata batang pokok ni cenderung ke belakang, kamera kita angle dia pun akan cenderung ke atas. Jadi kemungkinannya di bawah lantai depan ni tak nampak. Jadi kita perlu lapikkan kayu untuk kita nak menurunkan sikit kamera dia. Kalau untuk case macam ni pula, kamera saya pokok ni dia cenderung ke belakang. Jadi kamera saya dia cenderung untuk macam mendongak sikit. Tapi saya tak lapik apa-apa sebab keadaan muka bumi di depan ni dia agak membukit sikit. Jadi dia balance lah. Okay? Dia ada banyak lagi. Arah matahari. Lepas tu nak pasang kamera sama ada di bawah, di tengah ataupun di atas. Dia ada pro and con dia. Itu mungkin lain kali lah kot saya akan kongsikan. Untuk kamera model ni dia tak ada skrin LCD. Tapi benda tu tak jadi masalah pun. Macam mana kita nak budget angle dia. Okey, untuk
kamera trap, kita perlu tahu dia punya darjah bukaan, angle dia berapa darjah. Dia berbeza-beza ikut model lain dia punya angle dia. Okey, paling kecil angle untuk kamera trap dalam 41 darjah. Okey, bukaan angle dia 41 darjah. Kalau yang paling besar yang saya pakai yang ada di pasaran 58 darjah, lebih kurang 58 darjah. So kita anggap je lah dalam 45 ke 50 darjah lah, kita ambil tengah-tengah. So kita duduk di kamera ni ataupun di belakang pokok ni, kita tengok kamera, kita bajet lah 45 darjah macam ni. So kita boleh tahu kita nak gerakkan cenderung ke kiri ke kanan ke. Itu je, simple sangat simple. Bunyi kijang, saya tak pasti dalam kamera boleh dengar ke tak. Kijang tengah menyala. Dia turun ke atas, dia turun ke bawah. Bunyi dia makin kuat, dia makin menghampiri sini. Tak apalah, kita abaikan. Kita teruskan misi pasang kamera tu balik. Tak nak tunggu lama dah. Saya pula cover-cover nak cakap slow-slow pula. Okey, yang bestnya kamera Browning ni, dia ada mode, dia ada function untuk motion test. Motion test ni saya on. Untuk apa? Okey nampak lampu merah tu. Dia nak bagi tahu maknanya kamera kita boleh detect kita pada sekarang ni. So saya akan ke belakang. Nampak? Okey, andai kata tempat saya berpijak ni ada pergerakan, nampak? Dia boleh detect. Pada kamera Bushnell tak ada function ni tak ada function ni. So saya test lah. Katakanlah okey, target saya di sini. Okey, tu kamera Saya buat pergerakan. Nampak? Dia detect. Mana saya tahulah di sini ada, kalau ada pergerakan, kamera akan detect. Okey, kamera dah pasang, dah ikat. Kabel lock saya dah pasang. Tapi casing saya tak pasang sebab casing saya tak ada untuk model ni. Company yang buat kamera ni, Browning, dia tak membuat casing Casing ni sebagai alternatif je. Biasa orang lain yang buat kan. Okey, buat masa ni belum ada casing. So, sekejap lagi saya akan on dan saya akan tinggalkan. Dan satu lagi saya nak kongsikan. Macam untuk case ni, saya pasang kamera saya rendah. Okey. Jadi bawah ni kalau lihat dia tanah dan sekarang ni ada musim hujan, jadi saya alaskan dengan daun untuk elakkan percikan hujan tu naik kena ke lens kamera. Okey, itu salah satu tip jugalah. Tip yang tak ada dikongsikan di mana-mana YouTube atau mana-mana. Dan satu lagi, kena ingat, daun yang kita letak tu pun kalau boleh jangan letak daun yang makanan binatang. Kalau tidak, kita letak sini habis dia jenuh makan daun ni habis lah. Jadi saya letakkan daun pokok beluluk. So binatang tak makan dan saya akan tinggal kamera. Okey? Jom kita balik. Oh ya, saya nak kongsikan satu perkara lagi. Setiap kali saya pasang kamera, lepas saya dah pasang, okey, kita dah ikhtiar, seterusnya kita tawakal. Dan kita boleh amalkan doa yang diajarkan oleh almarhum Tuan Guru Harundin, iaitu astaudiukallah allazi la tadi'u wada'i'uhu. Yang mana kita meletakkan kamera kita ni di bawah penjagaan Allah. Kita minta raja sekalian alam ni jagakan barang kita. Okey? Dan satu lagi, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahum fahum la yubsirun. Okey? Jadi kita dah tawakal, kita dah ikhtiar. Jom kita gerak balik.